dan kita wajib untuk mendoakan mereka. Kita nak menghukum mereka, dan kita sentiasa dekatkan diri dengan mereka. Kita kena faham kenapa dia nak keluar. So sebelum dia nak sampai ke tahap itu, kita dah perbaiki dah perkara-perkara yang patut kita perbaiki. Ataupun mereka dah 10 tahun memeluk agama Islam, tiba-tiba nak keluar daripada Islam, wajib kita faham kenapa dia nak keluar daripada Islam. Dan kebanyakan mereka yang saya kenal, kebanyakan mereka, mungkin dia dah ada ilmu, tetapi dia tak beriman pada Allah. Bermaksud apa? Dia tidak melakukan yang wajib. Ya, dia tak beriman pada Allah. Dia tidak menyembah Allah. Tetapi dia ada ilmu. Ini pun tak boleh. Dia kena selari. Ya, dia ilmu kena ada, dan juga dia kena beriman pada Allah. Bila dia beriman pada Allah, dan kehidupan dia akan jadi lagi baik. Dia akan lebih dekat dengan Allah. Dia lebih faham tentang agama Islam. Dan ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak-banyak situasi yang boleh berlaku kepada mereka, yang di kalangan mereka yang ingin keluar. Dan kita sebagai pendakwah, ya, sebagai NGO, ya, sebagai majlis-majlis agama, ambil pendirian sedikit untuk kita faham. Ya, jangan kita kita nak terus menghukum mereka. Sebab bila kita menghukum mereka ke belakang. Dan saya ada kes-kes yang memang saya rasa ini kesalahan kita umat Islam sendiri. Ya, di mana ada seorang sahabat ni ini yang sekarang ni saya tengah handle ni, seorang sahabat di satu negeri lah, saya tak nak sebut negeri itu, mungkin korang tahu. Tetapi dia sebenarnya memeluk agama Islam dah 2 bulan, dan dia pergi ke masjid, dia pergi belajar. Tetapi ada isu-isu yang berlaku among the umat Islam yang menentang dia. Sehingga dia jadi stres tau. Dia jadi stres. Dan dia call saya, brother, saya nak keluar dari Islam. Boleh tak you bantu saya? Nah, ada juga macam tu. Ataupun ada di kalangan mereka yang saya kenal, yang mereka bagi tahu saya tak dapat sumbangan lah, saya tengah susah lagi lah, dan sebagainya. Ini lazim berlaku. Ya, di kalangan mereka yang diuji. Ataupun mereka ni memang diberitahu daripada, mungkinlah mereka diuji lah. Kita letakkan sebagai diuji. So, bila dia diuji, kita kena faham, zakat di Selangor cuma boleh membantu mereka untuk 5 tahun. So, dalam 5 tahun ni, kita kena jadi seorang guide kepada dia. Bukan kita nak bagi suapkan kat dia. Ini salah, lagi satu salah ni. Kita jangan suapkan kat dia. Kita kena bagi dia satu guide. Yang mampu kita bagi, kita bagi. Ya, kita bagi. Macam zakat pun, dia bagi apa yang dia boleh bagi. Yang diperuntukkan, ya, untuk mereka. Sebab tu mereka dibanci. Dibanci nak tahu pasal kehidupan mereka, macam mana, apa yang boleh dibantu dan sebagainya. So, kita jangan nak suapkan mereka saja. Mereka susah aja bagi. Tak ada. Okey, sebab tu dalam persatuan saya, kita ada banyak ni yang kita buat apa. Okey, kau tak ada kerja kan, sekarang pergi cari kerja. Kita bantu you untuk this certain amount, tapi you kena pergi cari kerja. Dan kita link dengan zakat dan sebagainya, dan kita pergi cari kerja. So, bila ada di kalangan mereka juga yang seperti saya cakap tadi, yang nak keluar daripada Islam, nak murtad, nak apply murtad sebab mereka tidak dapat bantuan. Ini pun ada juga, ya. Ataupun mereka nak berkahwin, yang also juga mereka di kalangan mereka yang mungkin anak mereka yang anak mualaf, ataupun mereka sama-sama mualaf lah sebab keluarga masuk Islam kan. So, di mana mereka bercinta dengan non-Muslim dan dia mengikut turutan agama yang non-Muslim. Ada juga berlaku. Kenapa berlaku sampai begitu? Sebab ketua keluarga ni, yang mualaf ni, yang ayah dia ketua keluarga, tidak beriman pada Allah. Sebab tu mereka ni tidak tahu mereka pencari. Dan keturunan mereka ni akan mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Ya, sebab tu kita kena faham. So, apa cara untuk kita nak kena pasti nak membantu mereka? Ya, yang pertama saya nak bagi tahu, nasihat saya, jangan menghukum mereka.
Memang salah dari segi agama. Memang salah. Saya tak nafikan. Memang salah dan dosa bagi mereka yang mensyirikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mereka ingin nak murtad, nak keluar daripada Islam. Ya, dan di agama dan apa yang kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kenal pasti. Kalau kita dah tahu kawan kita, sahabat kita, anak-anak kita yang mungkin yang nak mensyirikkan pada Allah, mensyirik pada Allah dan juga nak apply untuk murtad, ya, wajibnya kita membawa mereka kepada orang-orang yang boleh membantu mereka ini. Seperti pergi kepada kaunseling dengan majlis-majlis agama yang sedia ada, ataupun kaunseling-kaunseling kepada, dan mungkin banyak sebab yang kita boleh lihat. Ya, kalau kita kenal pasti orang-orang macam, dekatkan diri kita. Sebab seperti saya cakap lah, nak membawa seorang memeluk agama Islam, tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Ya, banyak yang kita kena buat. Ya, daripada segi kita menyampaikan, ya, dan kita nak nak menyampaikan Islam pada mereka, berjumpa dengan mereka, bawa mereka pergi untuk daftar, bawa mereka untuk nak register sebagai seorang Islam, bawa mereka untuk pergi kelas, make sure mereka ni ada kerja, semua ada. So tiba-tiba mereka nak keluar daripada Islam. Cuba bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab tu hidayah tu milik Allah dan kita wajib untuk mendoakan mereka. Kita nak menghukum mereka, dan kita sentiasa dekatkan diri dengan mereka dan tahu kenapa. Ini persoalan yang kita kena tanya mereka. Kenapa sebenarnya ya mereka ingin keluar daripada Islam? Bila kita tahu, baru kita boleh start untuk pemulihan. Pemulihan bermaksud apa? Untuk kita nak tackle dia. Ya, untuk kita nak bawa dia balik. And berlaku. Ya, saya ada kes begini beberapa tahun lepas. Dan saya dekatkan orang ni dengan masjid. Dekatkan mereka. Saya cakap dengan dia, tak apa. You pergi masjid every day. Itu je kerja you. Pergi solat je. Sampai Alhamdulillah, sahabat kita yang saya pernah bantu, yang pernah syirik pada Allah, dan Alhamdulillah hari ini dia sendiri dah bawa lebih daripada 2 keluarga memeluk agama Islam. Dan hari ini dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena faham, ya, proses dia bukan mudah. Yes, betul, kita mungkin ada ilmu dan sebagainya, tetapi kita juga kena ada adab. Kita kena ada adab dan ilmu untuk cara nak tackle mereka. Ya, kita kena ada skill macam mana kita nak tackle mereka, bawa mereka balik kepada agama. Allahualam, ya, sedikit penerangan saya tentang murtad. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada sesiapa yang mungkin ada persoalan tentang isu-isu murtad, dan saya terima selalu ada terima kes-kes yang orang refer kepada saya, memberitahu yang ini dan sebagainya. Saya sarankan pada tuan-tuan dan puan-puan, boleh je letak komen kat sini, ataupun nombor telefon saya, ataupun mesej saya direct daripada social media yang tuan-tuan dan puan-puan melihat, dan terus kita boleh kontak dan kita tengok cara yang terbaik. Ya, insya-Allah. Lawalam. Dengan itu saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.